Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Hari ini kita masuk tajuk baru ya, 1.2 leraian daya. Sebelum ni kamu sudah pernah belajar tentang daya paduan. Okey, minggu lepas kita belajar daya paduan, jadi minggu ni leraian daya. Apa itu leraian daya? Leraian daya ni kalau kita ada satu daya, contohnya macam dalam gambarnya, daya tarikan. Kita ada satu daya tarikan, ada satu orang ni dia tengah menarik, tapi menarik dalam keadaan yang condong. So, katakanlah ini kita bagi simbol dia F. Okey. Satu daya tarikan ini, kita boleh leraikan dia kepada dua daya yang saling berserenjang. Kita boleh leraikan dia kepada dua daya yang saling berserenjang. Serenjang maksudnya satu menegak, satu lagi mengufuk. Satu dalam keadaan menegak, satu lagi dalam keadaan yang mengufuk. Okey. Jadi, bila kita buat, tengok ya, daya F yang warna biru ini, kita leraikan dia kepada dua daya yang saling berserenjang. Ini kita biasanya labelkan dia sebagai, ini Fi. Yang ini pula kita labelkan dia sebagai Fx. Ini yang dipanggil sebagai leraian daya. Maksudnya satu daya, daya yang tunggal kita leraikan kepada komponen-komponen daya. Okey, yang saling berserenjang. So, ini maksudnya ya, leraian daya. Satu daya tu kita lerai dia kepada dua komponen. Okey. Jadi, seterusnya, macam mana? Yang pertama sekali kamu kena ada kemahiran meleraikan daya. Jadi, cikgu mau ajar step dia ya. Contohnya kalau kita dibagi situasi ya, contoh Raja 1.14 ni. Leraian daya tarikan apabila budak ditarik. Okey, so di sini yang pertama sekali kamu kena tahu apa daya-daya yang bertindak. Okey, yang pertama daya tarikan tu tadilah. Daya tarikan dia pergi mana arahnya? Okey, daya tarikan dia arahnya ke sini. Okey, tengok ya. Mana juga kita boleh zoom macam ni dalam gambar ini. Ada satu daya tarikan di tengah-tengah ni. Macam mana kita mau leraikan dia? Yang pertama, kamu leraikan dia ke arah paksi mengufuk. Paksi mengufuk ataupun paksi X. Biasa kita familiar paksi X kan. Satu, kita leraikan dia kepada paksi X. Ini. Satu lagi kita leraikan dia kepada paksi Y. Bila kita sudah buat begini, bermaksud kamu sudah buatlah leraian daya itu. Okey? Jadi inilah caranya kita membuat leraian daya. Okay, jadi dalam situasi tertentu kita boleh kira lah leraian daya ni. Contohnya ya. Contohnya kalau di tengah-tengah ni 20 Newton. Contohnya kita ada daya tarikan ni 20 Newton. Jadi bolehkah kita cari berapa daya leraian dia bila dia dilerai pergi Fx ataupun apakah leraian dia pada paksi Fy ni. Pada sewaktu dia jadi Fy. Pas dia dileraikan apa nilai dia. So itu yang cikgu mau ajar ya. Contohnya begini ya. Cikgu beri contoh. Contohnya, kalau kita ada gambar begini ya, kita ada situasi gini. Daya F bertindak ke atas bongkar. Ada satu bongkar, ada daya. Okey, pertama sekali, teknik dia, kita kena leraikan dia kepada dua paksi yang cikgu cakap tadilah. Okey, so satu paksi menegak, satu lagi paksi mengufuk. Kemudian, kalau kita mau cari Fx, iaitu komponen daya pada paksi mengufuk, kita punya formula adalah F cos theta. Ataupun cikgu bagi kamu tips. Kalau kita mengira Fx, cuba perhatikan. Sudut kita itu theta. Kita punya sudut itu seolah-olah dikompres ke arah Fx. Okay? F itu seolah-olah kompres theta. So, itu dia F cos theta. Kalau dia pergi kepada Fy, dia tidak kompres theta. Dia tidak ada theta di situ. Jadi, F sin theta. So, itu tips lah kalau mau ingat. Macam mana kita menggunakan cos dengan sin. Kalau kita kompres theta, kita himpit tu theta sudut, kita gunakan cos. Kalau kita tidak himpit ataupun kita tidak kompres tu sudut, kita gunakan sin. Okey, jadi macam mana, apa penjelasan dia ni? Kenapa tiba-tiba pakai cos dengan sin? Sebab sebenarnya kita boleh extend melalui trigonometri. Okay, ini kamu pernah belajar sudah ya. Trigonometri, cos theta, sin theta. Cos theta kita tahu sama dengan Fx bahagi dengan F. Jadi kalau mau cari Fx, dia akan jadi F cos theta. Fy pula macam mana boleh dapat? Sebab sin theta sama dengan Fy
bahagi F. Jadi Fy sama dengan F sin theta. Okey? Jadi kalau kita mau cari komponen X dengan komponen Y, kita akan gunakan trigonometri sama ada cos ataupun tangent. Okey, contohnya kita tengok contoh soalannya. Contoh soalan, contoh 1 ini dalam buku teks. Raja 1.19 menunjukkan sebuah bongkar kayu sedang ditarik oleh daya T yang mencondong pada sudut 30 di atas permukaan mengufuk. Jadual 1.5 menunjukkan magnitud daya yang bertindak ke atas bongkar itu. Okey. Yang pertama dia suruh hitung magnitud bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi daya tarikan T. So kamu fokus kepada T, keluarkan itu T. Lepas tu dia mau komponen mengufuk dan komponen menegak. Apa tu komponen mengufuk menegak? Yang kalau mengufuk yang paksi X tadi itulah. So kalau ini T, tengah-tengah T, so kita mau leraikan dia kepada 2. Dia suruh kamu hitung. So ini adalah TY. Ini TY. Okay. Yang ini TX. Okay, ini TX. Jadi macam mana mau cari TY dengan TX? Kita apply lah trigo tadi. Jangan lupa di sini ada sudut dia. 30 sini. Okey, 3. Jadi macam mana tu? Kita mau cari TX dulu. Macam mana kita mau cari TX? Cuba perhatikan kalau kita cari TX, bermaksud kita leraikan dia ke arah paksi X. Adakah kita kompres 30? Ya, kita kompres. Bila kita kompres, kita akan pakai T cos 30. Ini formula dia. T cos 30. Okey. Bila kita mau cari TY, leraian T pada paksi Y, kita gunakan T sin 30. Okey. So, bila kita ada formula ni, kita masukkan sejalah nilai dia. So, untuk cari TX, masukkan T tadi nilainya 36. Ada dibagi 36 Newton. Cos theta tu 30. Jadi masukkan dapatlah. Okey. Dapat nilai dia 31.18 Newton. Jangan lupa arahnya pergi mana? Ke kanan. Okey. Kemudian TY. TY 36 sin 30. Kita dapat 18 Newton. Juga kena tulis arah. Arahnya pergi mana? Sebab daya tarikan itu ke arah atas. So, bergerak ke atas. Okey. So, ini cara soalan, contoh soalan yang mudah lah. Okey. Macam mana mengkira daya, leraian daya, komponen-komponen mengufuk dan menegak. Macam mana mau kira? Kita gunakan cos dengan sin. Okey kelas, so hari ini kita punya latihan. Cikgu bagi latihan yang mudah saja. Contohnya praktis formatif 1.2 ni. Cuba tengok soalan pertama ya. Leraikan daya-daya yang berikut kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, cuba tengok yang ini daya kita di tengah-tengah ni. So mana komponen mengufuk? Dan mengufuk yang berada pada paksi X lah. Komponen menegak yang berada pada paksi Y. So, leraikan dia. Kemudian, kira. Contohnya, Fx berapa nilai dia? Fy berapa nilai dia? Gunakan kaedah yang cikgu ajar tadi. Okay, B pun sama juga. Okey, kenal pasti mana satu Fx, mana satu Fy. Gunakan trigonometri untuk cari Fx dengan Fy. Okay, contohlah ya. A ni cikgu bagi contoh. Contohnya cikgu mau cari sini ialah Fx. Sini Fx. So Fx ini kalau kamu perhatikan, kita guna sin ke kita guna cos? Cikgu bagi tips tadi. Macam mana kita mau guna sin atau cos, kita tengok. Kalau dia kompres theta ataupun dia kompres sudut itu, kita gunakan cos. Jadi kita boleh gunakan 70 cos 42. Itu jawapan untuk 1A. Tapi itu baru Fx. Fy nanti kamu kira sendiri. Okey? Boleh? Jadi begitulah juga dengan B. C pun sama juga. Leraikan daya, lepas tu dia suruh kamu nyatakan fungsi komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, jadi soalan latihan hari ini ringkas saja. Cikgu harap semua dapat jawablah. Okey, terima kasih kelas.